Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli. Hari ini dua-dua Hafizi. Tiada Nailah dan juga Gigi. Tapi kami akan membawakan kepada anda perkembangan mengenai COVID-19 secara khususnya dalam dan juga luar negara dan juga perkembangan-perkembangan lain yang berlaku di sekitar kita dan seluruh dunia. Dan untuk itu kita akan mulakan dengan angka statistik yang mengerikan setiap pagi kami terpaksa bacakan kepada anda, iaitu jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 6.33 juta. Dan data daripada Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam saja terdapat pertambahan 100,000 kes jangkitan baru. Seperti yang anda saksikan sekarang, Amerika Syarikat terus mendahului kes jangkitan COVID-19 dengan mencatatkan 1.82 juta dan satu-satunya negara ada kes 1 juta. Brazil kini menjadi negara yang kedua tertinggi dengan jumlah 0.5 juta, manakala Rusia di kedudukan yang ketiga dengan 400,000 kes. Sementara UK, Sepanyol dan juga Itali berada pada paras 200,000. 7 lagi negara ada kes melepasi 100,000, iaitu India, Perancis, Jerman, Peru, Turki, Iran dan juga Chile. Dan negara lain masih lagi merekodkan angka jangkitan bawah 100,000. Tapi Kanada dan juga Mexico serta Arab Saudi telah pun melepasi angka jangkitan China yang di mana pada asalnya virus itu berada dan dengan jumlah melebihi 84,000 kes. Kalau kita tengok negara-negara di Eropah kebanyakannya telah pun mula mencatatkan angka positif dan juga angka korban yang semakin menurun, manakala negara-negara di Amerika Latin pula mencatatkan peningkatan kes sebagai contohnya di Brazil, di Peru. Itu ketika ini di mana COVID-19 ini semakin memuncak, dan seperti saranan WHO juga sendiri menyatakan bahawa penyakit COVID-19 ini berlaku di sesatu-satu negara itu pada peringkat-peringkat yang berlainan. Contohnya negara ini baru sampai kes kemuncak, negara lain pula masih telah pun melepasi kes kemuncak dan sedang menurun. Itulah yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, kebanyakan negara di seluruh dunia itu. Lain fasa-fasa yang dialami setiap negara. Dan ini juga kita nak kongsikan dari segi statistik angka korban akibat COVID-19 ni di seluruh dunia, di mana mencatatkan kenaikan 5,000 kes dalam masa satu hari ataupun 24 jam, dengan kumulatif kematian melepasi 378,000 kes. Dan ini data daripada Johns Hopkins University. Amerika Syarikat mempunyai angka kematian tertinggi dengan 105,000 kes. United Kingdom dan Itali berada di tangga kedua dan ketiga dengan masing-masing mencatatkan lebih daripada 39,000 dan juga 33,000 kes kematian. Brazil, Perancis, Sepanyol mempunyai jumlah korban lebih 20,000 dengan masing-masing mencatatkan 29,000, 28,000 dan 27,000 kes, dan negara lain yang masih mempunyai angka maut akibat virus itu di bawah 11,000 kes. Dan daripada itu, dunia terus menyaksikan perkembangan positif bagi kes pesakit yang telah sembuh, dan sebanyak 2.7 juta pesakit sembuh di seluruh dunia dan dibenarkan discharge daripada hospital, Wizi. Ya, betul. Dan ini juga laporan yang baru saja kami terima daripada England, iaitu warga orang kulit hitam dan juga Asia di England yang dijangkiti COVID-19 mempunyai kadar kematian sebanyak 50% berdasarkan satu kajian rasmi yang dijalankan berbanding mereka yang berkulit putih. Perkara itu memberi tekanan kepada kerajaan England untuk merangka pelan untuk melindungi masyarakat yang paling berisiko sekarang ini. Dan sementara itu, satu laporan oleh Public Health England PHE menguatkan kajian sebelumnya yang menunjukkan kumpulan etnik minoriti lebih berisiko dijangkiti virus tersebut. Dan Setiausaha Kesihatan United Kingdom, Matt Hancock, menyatakan bahawa Menteri Equality-nya, Kemi Badenoch, akan melihat kepada masalah tersebut dengan lebih mendalam, dan kata beliau pihaknya akan bertindak secepat mungkin dan tidak akan menunggu laporan yang lain. Dan doktor, ahli politik dan juga pemain bola sepak sendiri antara yang lantang menyatakan kebimbangan mengenai kematian yang tinggi dan tidak dapat dijelaskan dalam etnik minoriti. Dan laporan itu mendakwa bahawa masyarakat dari etnik Bangladesh mempunyai risiko kematian 2 kali ganda daripada mereka yang berketurunan Inggeris. Dan mereka adalah antaranya adalah mereka etnik Cina, India, Pakistan, etnik Asia yang lain serta etnik Caribbean atau etnik kulit hitam yang lain, dan mempunyai risiko kematian antara 10 hingga 50% lebih tinggi daripada mereka yang dalam kumpulan kulit putih Britain. Dan penemuan ini menyuarakan kajian sebelumnya oleh Office for National Statistics ONS yang dikeluarkan bulan lalu. Sementara itu, pihak pembangkang parti daripada buruh
meminta kerajaan Inggeris melakukan tindakan dengan pantas. Contohnya macam ahli parlimen David Lammy kata banyak keluarga daripada etnik minoriti ini hidup dalam ketakutan dan perlu sebarang tindakan tidak perlu dilewatkan dan kerajaan perlu bertindak dengan pantas. Dan Ketua Penguji Britain John Newton pula berkata, walaupun laporan pada hari Selasa yang lepas menunjukkan hasil yang lebih buruk bagi kumpulan minoriti itu, tetapi kemungkinan besar bukan disebabkan oleh etnik tetapi disebabkan juga oleh berkaitan dengan pekerjaan mereka. Itu adalah laporan terbaru yang kami terima daripada England. Itu adalah perkembangan yang mana etnik minoriti, black people, orang kata black people, orang berkulit hitam di sana dan juga mereka yang daripada Asia itu sendiri datang di England mempunyai risiko kematian 10 hingga 50%. Itulah perkembangan terbaru. Dan kalau kita lihat juga perkembangan ini, diharapkan kita Kementerian Kesihatan Malaysia boleh juga melihat kepada perkembangan ini, kemungkinan besar menggariskan statistik-statistik yang melihat kepada kalau kita rangkumkan semua sebelum ini, mungkin kita juga boleh lihat kepada perkauman, umur, sebab macam di Brazil kita pecahkan dengan lebih terperinci supaya mungkin kita akan dapat satu konklusi rangka satu polisi ataupun dasar-dasar. Kalau sebelum ini kita tahu kanak-kanak, orang tua dan juga mereka yang berpenyakit merupakan antara 3 golongan risiko yang mempunyai jangkitan dan boleh membawa maut. Yang sekarang ini kita nak lihat kepada perkauman. Mungkin kita dapat satu maklumat baru yang boleh kita mengambil langkah berjaga-jaga ataupun SOP baru boleh kita bangunkan. Dan seterusnya kita nak bawakan perkembangan seperti biasa di Malaysia. Kita bawakan perkembangan dari segi jumlah kes baru, statistik kematian dan juga jumlah mereka yang telah pun sembuh. Dan kes COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan penurunan, iaitu 20 kes baru COVID-19 telah dilaporkan sehingga semalam, dan di mana ia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,877 kes. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,662 kes, dan pada masa yang sama juga 66 kes telah pun pulih dan juga dibenarkan keluar daripada hospital. Dan ini menjadikan jumlah kes yang aktif ada kebolehjangkitan virus ini adalah sebanyak 1,292 kes, dan di mana 6 kes ataupun 6 pesakit telah dirawat di wad ICU dan juga 2 memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan saya kira negara Malaysia telah pun tidak mencatatkan kematian baru sejak beberapa hari yang lalu. 9 ke 10 lebih daripada seminggu. Dan ini satu perkembangan yang menarik untuk kita ikuti. Dan juga kita ingin membawa perkembangan. Semalam juga Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah telah pun menjelaskan, telah pun mendedahkan terdapat kes pertama kluster baru di sebuah pansapuri di Ceras, Kuala Lumpur. Dan hasil daripada saringan pelajar tahfiz, pusat tahfiz yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, tiada pelajar, guru atau kaki tangan dari pusat tahfiz berkenaan mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. Dan kalau kita lihat sebelum ini, kluster utamanya adalah di Seri Petaling. Terdapat banyak lagi kluster-kluster. Ada kluster di Sendayan dan sebagainya, kluster di Jerantut. Dah lama kita tak catatkan kluster baru kan, betul. Fizi? Dan ini merupakan kluster yang baru dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ini. Punca jangkitan kluster ini masih dalam siasatan. Namun besar kemungkinan penularan COVID-19 adalah berkaitan dengan aktiviti kunjung-mengunjung sebelum dan semasa Hari Raya Aidilfitri. Susulan itu, siasatan dan saringan kontak rapat bagi ke-6 kes tersebut telah dijalankan. Setakat ini, seramai 120 orang telah dikenal pasti dan disaring, di mana 6 kes positif telah dikesan, 76 kes adalah negatif COVID-19 dan 38 masih menunggu keputusan. Baik, Fizi, kita juga ingin membawakan perkembangan di mana Menteri Wilayah Persekutuan telah pun mengesahkan surat arahan pensampelan COVID-19
di Pansapuri Ceras. Apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham sebentar tadi, kluster berkenaan mungkin disebabkan oleh sewaktu perayaan Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Dan ini kenyataan pula daripada Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang juga mengesahkan surat arahan berhubung aktiviti kawalan dan juga persempelan COVID-19 atas penghuni Blok D Pansapuri Segaria, Taman Bukit Segar Ceras yang tular pada Isnin adalah Tulen. Dan beliau dalam ciapan Twitternya turut memuat naik salinan surat yang dikeluarkan Pejabat Kesihatan Ceras kepada Badan Pengurusan Bersama Pansapuri itu yang menyatakan bahawa terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan penghuni Blok D di Pansapuri berkenaan. Dan dalam pada Isnin tular di media sosial surat yang ditandatangani Pakar Perubatan Kesihatan Awam Pejabat Kesihatan Ceras Datin Dr. Nuriah Hajib yang maklumkan kepada penghuni terlibat bahawa aktiviti kawalan dan persempelan COVID-19 akan dijalankan pada Selasa susulan kes positif yang dilaporkan. Dan Ketua Pengarah Kesihatan seperti kita dengarkan tadi juga berkata kluster baru dikesan di sebuah pansapuri di Ceras itu mempunyai 6 kes, iaitu 3 kes penghuni dan 3 di luar kawasan pansapuri. Namun KKM, saya percaya KKM masih lagi sedang menyiasat dan juga masih lagi membuat penyaringan susulan daripada kes yang berlaku melibatkan kluster di pansapuri di Ceras ini, Fizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, setelah kita tidak mencatatkan sebarang kematian dalam tempoh yang agak lama, dan kita telah pun mencatatkan angka kadang-kala angka penularan tempatan itu kita mencatatkan kadang-kadang 4, 5, 6, 12 yang paling tinggi pun sejak kebelakangan ini. Kebanyakan angka-angka baru melibatkan kes kluster di depoh tahanan imigresen dan juga warga asing. Dan sekiranya kita telah pun berada dalam satu fasa yang boleh dikatakan 1 hingga 2 digit, Malaysia sekarang ini telah pun bersedia untuk memasuki fasa exit strategi keluar ataupun pelan pasca krisis COVID-19 sekiranya kes positif di negara ini kekal 1 ataupun 2 angka. Tapi Ketua Pengarah Kesihatan kata, Datuk Dr. Nur Hisham, Akta Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 masih perlu dikekalkan untuk proses pemantauan dan juga kawalan COVID-19. Dan serentak itu, Kementerian juga sedia untuk mencadangkan lebih banyak sektor-sektor lain dibuka semula. Itulah yang kita boleh dikatakan satu pencapaian terutama sekali bagi mereka yang berada di barisan hadapan apabila pengurangan kes baru yang sangat kecil jumlahnya berbanding dengan beberapa bulan yang lepas. Dan kalau kita tengok perkembangan di luar negara juga, kebanyakan negara sekarang ini telah pun berada pada fasa exit strategi. Ekonomi itu dibuka semula secara beransur-ansur, tetapi dalam masa yang sama yang paling penting adalah bagi memastikan penularan kluster-kluster baru itu tidak berlaku dalam kalangan masyarakat. Dan kesemua ini bukan hanya terletak kepada pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan penularan itu, ia terletak juga kepada bahu kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. Saya ingin memetik satu isu yang terjadi. Orang ramai netizen dan sebagainya menyuarakan kebimbangan shopping kompleks membeli belah telah pun banyak dibuka. Ada yang peniaga-peniaga membuat diskaun dan sebagainya, menarik minat orang ramai untuk membeli belah di shopping kompleks, membuatkan ramai orang yang datang. Dan kita tahu sekarang ini perhimpunan ramai aktiviti tersebut tidak dibenarkan kerana takut ada kluster menular dalam kalangan tersebut. Tapi saya nak nyatakan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham, yang mana beliau katakan tidak menjadi masalah sekiranya peniaga mahu menawarkan diskaun kepada orang ramai untuk menarik mereka membeli untuk ekonomi itu dapat berjalan dengan baik. Betul. Tapi yang paling penting adalah adakah orang ramai itu mengamalkan penjarakan sosial ketika membeli belah. Itu yang paling penting katanya, mengambil precaution, elakkan untuk berada dalam keadaan sesak-sesak. Itulah sebenarnya tanggungjawab yang perlu kita laksanakan sekarang ini, Hafizi. Dan kita juga ingin membuka perkembangan ini satu berita yang gembira. Jika sebelum ini kita bawakan interview bersama dengan penggiat industri seni dan juga kreatif, mereka nampak gayanya memberikan satu harapan yang besar kepada kerajaan supaya mereka dapat meneruskan pengoperasian ataupun dapat meneruskan penggambaran filem dan sebagainya. Dan ini satu perkabaran yang gembira, iaitu di mana penggambaran filem, drama dan juga iklan
dibenarkan beroperasi bermula 10 Jun ini. Dan seperti biasa, setiap hari Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan mungkin ada SOP-SOP yang perlu dipatuhi oleh mereka, dan ia sekaligus apabila pengoperasian ini dibenarkan pada 10 Jun ini, mesti adalah SOP-SOP baru mesti diaplikasikan oleh mereka, dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan ini. Sebelum ini saya telah pun memaklumkan bahawa mesyuarat telah memutuskan untuk membenarkan penggambaran filem, drama, iklan dan sebagainya. Dan saya sebutkan waktu itu penggambaran boleh bermula selepas Hari Raya. Hari ini kita telah putuskan penggambaran, filem dan lain-lain tadi yang berkaitan dengan penggambaran boleh memulakan operasi mereka bermula 10 Jun 2020. Walau bagaimanapun, aktiviti penggambaran juga mestilah mematuhi setiap SOP yang telah pun diputuskan di dalam mesyuarat tersebut, terutamanya mengenai penjarakan sosial, tidak membolehkan perhimpunan yang ramai dan sebagainya. Baiklah, industri hiburan, perfilman, drama, iklan dan sebagainya boleh menarik nafas lega, tetapi satu industri lagi iaitu persembahan seni teater, sudah pasti mereka yang paling terkesan sekali kerana sehingga sekarang mereka tidak dibenarkan kerana penonton tidak dibenarkan untuk datang menonton persembahan-persembahan mereka. Kita tahu mereka ini ramai sebenarnya yang melakukan persembahan seni teater dan sebagainya di atas pentas itu, dan kalau boleh kita melihat kepada SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, contohnya kalau di Korea Selatan sekarang panggung-panggung wayang telah pun dibenarkan untuk membuka semula, tetapi dalam jarak-jarak yang tertentu. Di Thailand juga melakukan perkara yang sama, panggung wayang itu dibuka tetapi selang 2 seat baru ada penonton. Selang lagi 2 seat baru ada penonton. Selang 2 row ke depan baru ada penonton. Jadi walaupun pengurangan jumlah penonton itu, tetapi sekurang-kurangnya dapatlah memberikan sedikit sebanyak nafas baharu ataupun mereka yang telah pun tiada pendapatan sejak beberapa bulan ini. Dan dalam masa yang sama juga, berita baik buat Hafizi, kerajaan membenarkan rentas negeri bagi urusan akad nikah namun perlu mendapatkan kebenaran Polis Diraja Malaysia PDRM. Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan individu berkenaan bagaimanapun perlu mengikut prosedur operasi standard SOP, termasuk memastikan urusan pernikahan adalah tidak melebihi 20 orang. Itu bagi pasangan-pasangan yang mahu melangsungkan perkahwinan, yang kita tahu tahun 2020 ni sebenarnya ada banyak perkara positif, ada banyak perkara yang tidak positif lah. Contohnya jimat kalau nak berkahwin sekarang. Tapi kita tak bolehlah nak expect macam majlis perkahwinan itu meriah dan sebagainya. Dan satu perkara adalah industri perkahwinan sekarang ini sangat-sangat terjejas teruk ya, disebabkan oleh tempoh Perintah Kawalan Pergerakan daripada bulan 3 18 Mac hari itu sampailah sekarang. Mereka ini tiada pendapatan dan kebanyakan pendapatan mereka adalah rolling balik pusingan modal duit mereka itu. Dan mungkin kita boleh melihat kepada SOP baru. Contohnya Fizi, kalau kata majlis perkahwinan kita tahu selalu pukul 4 hingga pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 petang, pukul 11 kadang-kadang start kan. Mungkin dalam 1 jam tu 20 orang saja dibenarkan. Tapi limit lah 100 orang saja, tapi 1 jam 20. Mungkin kita boleh buat begitu untuk memastikan industri perkahwinan kita ni sebenarnya ramai industri perkahwinan datang daripada PKS itu sendiri, dan mungkin perkara itu yang perlu kita lihat untuk memastikan bahawa mereka ini dapat meneruskan kelangsungan hidup, mencari semula pendapatan. Ramai sebenarnya yang bekerja di dalam industri tersebut. Dan industri perkahwinan ini bukan saja melibatkan kepada pengantin saja, tapi mereka yang dari segi catering, menawarkan catering, makanan dan sebagainya, dari segi juru foto, semuanya memang terkesan. Betul. Sejak daripada PKP 18 Mac lalu, lebih daripada 2 bulan ini. Dan ini satu lagi berita yang gembira buat juru foto, di mana mereka kebenaran turut diberikan kepada juru foto untuk mengambil gambar pra perkahwinan di tempat-tempat terbuka berdasarkan kepada SOP yang ditetapkan. Dan saya kira apabila syuting di luar seperti pra perkahwinan, mungkin 3-4 orang saja. Jadi ia tidaklah ini bermakna penjarakan sosial itu dapat dilakukan. Ini kerajaan mendengar isi hati mereka dan juga telah pun membenarkan mereka untuk terus beroperasi. Dan sekaligus saya kira Fizi juga memberi satu nafas lega juga
juga ya, kerana akan berkahwin tidak lama lagi katanya. Jodoh Alhamdulillah. tak sampai-sampai lagi. Gigi pula. Okey, dalam masa yang sama buat ibu bapa, kalau tadi kedua-dua Hafizi bergembira. Okey, sekarang ni buat ibu bapa yang dah pun memulakan pekerjaan mereka sejak daripada bulan 4 April ke 4 Mei hari itu. Ya. Kami akan Start PKPB ya. Start PKPB, telah pun banyak operasi ekonomi itu dibuka dan kerajaan hari ini telah pun membenarkan semua taska taman asuhan kanak-kanak di seluruh dunia yang berdaftar dengan kerajaan boleh beroperasi semula, dan ini memberi kelegaan kepada ibu bapa di mana nak hantar anak kalau sebelum ni nak pergi kerja apabila sektor-sektor ekonomi mereka telah pun dibenarkan membuka, tetapi kena ikut SOP yang diperkemaskan berhubung operasi taska yang akan dinyatakan dalam mesyuarat. Dan sebelum ini kerajaan telah pun benarkan 304 saja, tapi dengan pertambahan keseluruhan taska ini diharapkan ibu bapa itu dapat memberi kelegaanlah kepada ibu bapa yang telah pun mulakan bekerja. Dan sebelum ini pun kalau kita tengok, kalau dari segi ibu bapa yang nak menjaga anak-anak mereka ni, mereka terpaksa berselang-seli bekerja untuk menjaga anak-anak mereka di rumah. Dan itu untuk perkembangan ketika ini. Selepas ini banyak lagi perkembangan kita nak bawakan mengenai isu politik dan sebagainya. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Okey, anda masih menonton Awani Pagi bersama saya Hafizah Zaman dan juga Hafizi Rosli, dan saya nak terus kepada perkembangan kerajaan hari semalam sebenarnya membenarkan sebenarnya sektor pelancongan. Kalau kita lihat sektor pelancongan merupakan industri yang paling terjejas teruk sejak daripada COVID-19 melanda negara, penutupan sempadan negara, penutupan negeri-negeri itu juga. Dan semalam Menteri Keuangan menyatakan bahawa sektor pelancongan merupakan antara yang paling terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19 seluruh dunia. Beliau menyatakan bahawa data terkini daripada Jabatan Perangkat bertarikh 29 Mei merekodkan kadar pengangguran negara pada suku pertama 2020 adalah pada tahap 3.9%. Dan Tengku Zafrul juga menyatakan bahawa kerajaan telah mengambil langkah drastik dalam usaha sistematik untuk mengawal kadar pengangguran daripada terus menjunam. Dan antara usaha ini termasuklah membuka beberapa sektor ekonomi yang kritikal secara berperingkat serta pengenalan program subsidi upah dan juga program pengekalan pekerja di bawah pakej prihatin. Dan kalau tak salah saya, kerajaan juga akan mengumumkan satu lagi pelan jangka pendek pemulihan ekonomi negara tidak lama lagi akan diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan saya nak terus saja beralih kepada perkembangan seterusnya, iaitu ada dua kes, satu di Terengganu, kes rasuah melibatkan beberapa individu ataupun beberapa mereka yang berjawatan tinggi di Terengganu. Contohnya seorang di Terengganu contohnya ada 4 individu termasuk seorang ketua bahagian sebuah agensi kerajaan ditahan. SPRM Terengganu kerana disyaki membuat tuntutan palsu bernilai hampir 70,000. Pangkat dia tinggi-tinggi ni, Hafizi. Kesemua suspek ditahan di Perak dan Terengganu antara jam 10 pagi hingga 2.40 petang Selasa, dan difahamkan 8 tuntutan bernilai RM68,000 dibuat bagi kerja pembekalan yang tidak dilaksanakan dengan pembayaran penuh sudah dibuat. Dan itu kes di Terengganu. Yang keduanya adalah di Pulau Pinang. Iaitu 3 pegawai undang-undang Pulau Pinang termasuk seorang ketua jabatan direman 3 hingga 6 hari bagi membantu siasatan kes rasuah berjumlah RM500,000. Dan perintah reman itu dibenarkan Magistrate Nur Syahidah Abdul Rahim selepas mendapat permohonan daripada Pegawai Pendawaraya SPRM. Dan suspek pertama berusia 42 tahun direman 6 hari, dua lagi suspek 29 dan juga 50 tahun direman 3 hari. Dan semalam SPRM Kedah menahan 3 suspek berkenaan di Pulau Pinang dan di pejabat SPRM Kedah selepas mereka dipercayai meminta wang rasuah berjumlah RM500,000 dan juga menerima wang RM100,000. Ya, itu adalah cerita rasuah. Tidak tahulah, kebanyakan seperti yang SPM menyatakan bahawa mereka yang dalam sektor perolehan itu sangat terdedah kepada perkara-perkara seperti ini. Diharapkan ia menjadi iktibar buat semua kita juga. Jangan amalkan rasuah. Elakkan daripada mengambil rezeki-rezeki yang sebegitu ruba. Itu bukan dalam kategori rezeki sekalipun. Itu adalah duit haram. Jangan termakan, jangan tertarik dengan perkara-perkara seperti itu. Dan kita nak lihat kepada satu perkara
Sabah putuskan untuk benarkan semua perjalanan masuk dari Semenanjung, Sarawak dan juga Labuan sama ada melalui jalan darat, udara ataupun laut. Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Shafie Amran menyatakan bahawa kebenaran itu diberikan kepada semua warga negara Malaysia. Tapi ada SOP tertentu iaitu mereka turut bersetuju mengecualikan mereka ni semua yang nak lakukan perjalanan ini menjalani kuarantin dengan syarat telah melakukan ujian COVID-19 di tempat atau negeri masing-masing dalam tempoh 3 hari sebelum masuk ke Sabah dan disahkan negatif. Jadi perjalanan ke Sabah tiada masalah tetapi kena jalani ujian COVID-19 terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan tersebut, Hafizi. Dan sebelum ini kalau kita dengar di Perlis pun sekiranya ada individu yang berhajat untuk memasuki ke negeri Perlis, mereka perlu dikuarantin selama 14 hari. Namun ini satu perkembangan yang menarik di Sabah di mana mereka telah dibenarkan iaitu individu daripada Sarawak, daripada Semenanjung dibenarkan untuk masuk ke Sabah tetapi dengan syarat mereka perlulah menjalani saringan swab test terlebih dahulu dan memberikan laporan itu kepada mungkin di Ibu Pejabat Polis dan sebagainya untuk sebelum mereka dibenarkan untuk memasuki ke negeri Sabah. Dan satu lagi perkembangan kita nak bawakan iaitu jika sebelum ini kita telah pun mengadakan polling di laman web kami di extraordinary.com mengenai bagaimana isu politik di negara kita ini adakah wajar untuk diperdebatkan, diperhalusi lagi ataupun bukan masa yang sekarang untuk kita memperhalusi kerana kita masih lagi dalam keadaan kita memerangi COVID-19 dan rakyat sebenarnya mahu pemimpin negara hentikan sengketa politik sehingga ancaman virus COVID-19 dan juga kemelesatan ekonomi yang melanda negara diselesaikan dan ini adalah berdasarkan kepada pungutan daripada dalam 4 platform media sosial rasmi Extra Awani yang dibuat sejak jam 12 tengah hari Isnin dan di platform Facebook sebagai contoh kita bawakan 16,544 ataupun 88% daripada 18,800 netizen bersetuju drama politik dihentikan buat masa ini dan sementara 77.5% responden di Twitter bersetuju gencatan sengketa politik dilakukan manakala 22.5% berpendapat sebaliknya. Dan di YouTube pula kita bawakan hanya 9% daripada lebih 3,600 responden tidak bersetuju manakala 91% bersetuju. Dan kita juga membawakan seperti di Telegram 90% bersetuju pemimpin menghentikan sengketa politik manakala 10% daripada tidak bersetuju dengan cadangan itu. Tersasul pula saya. Ambil nafas dulu, Fizi. Ambil nafas dulu. Laju sangat saya cakap ni. Okey, jadi justru itu kebanyakan perkembangan politik ya, Fizi. Banyak kita dah tengok ada yang dua-dua belah pihak saling berbalas-balas ketika mana COVID-19 masih lagi menular dalam kalangan negara kita dan mereka juga banyak rakyat-rakyat sekarang ni tengah sakit, tengah sedih, tiada duit nak makan. Bukan nak tengok secara atas saja, tengok secara keseluruhan di akar umbi itu ada mereka kehilangan pekerjaan, ada mereka bakal kehilangan pekerjaan. Mereka ini tidak tahu ke mana. Jadi kepada pemimpin-pemimpinlah kami bergantung. Betul. Dan diharapkan sebagai pemimpin lakukan tanggungjawab dan juga amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan ke atas anda oleh rakyat itu sendiri, Fizi. Betul. Tapi sebelum kita nak mengakhiri Awani pagi kita ni, kita sebenarnya nak memohon maaf. Saya Fizi, di sebelah saya pun Fizi nak mohon maaf kepada anda semua sekiranya ada salah dan silap. Itu ucapan mohon maaf kita sepada Hari Raya. Tapi ini satu ucapan mohon maaf daripada cerita Upin dan Ipin. Ceritanya iaitu beberapa hari lepas watak Fizi dalam siri animasi Upin dan Ipin menjadi sebutan pengguna media sosial di Malaysia dan Indonesia apabila satu baris dialog yang diucapkan dalam episod yang disiarkan sepada Hari Raya Aidilfitri dilihat menyinggung perasaan dan juga mengundang kemarahan. Dan semalam nampaknya watak Fizi ini telah pun memohon maaf dan dalam video itu yang menunjukkan Fizi menghubungi Upin dan Ipin melalui panggilan video dan juga minta maaf atas keterlanjuran kata-katanya dan seperti video sebelum ini keleteh Fizi yang sedih kerana dikecam ramai mencuit hati peminat namun usahanya memohon maaf menerima pujian dan nampaknya telah pun clear the air apa benda yang telah pun dinyatakan oleh Fizi. Ini menunjukkan Upin Ipin satu fenomena tau sampai
di Indonesia orang tadi minta kata Fizi ni mohon maaf. Fizi ni dia savage sikit lah. Dia mulut dia susah nak kontrol sikit Mulut lah. sudah kontrol. Tapi bukan kita orang lah, kita orang baik. Okey, kita baik semua. Okey, itu saja hari ini pagi kita bawakan perkembangan daripada tadi COVID-19 dan sebagainya, perkembangan dalam dan juga luar negara. Dan selepas ni teruskan bersama Malina Manaf untuk perkembangan berita-berita dalam dan juga luar negara yang lebih lanjut. Kita akhir dia hari ini pagi. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.